sana ada Ibn Abbas kata ra'ahu saja, ada ra'ahu bifuadihi, ada sana kata ra'aituhu bifuadi. Jadi ada lafaz, berbagai-bagai lafaz. Artinya tak boleh kita nak menentu kata Ibn Abbas kata sungguh begitu, Ibn Abbas nak kata kau, Nabi kata kau. Di situlah kata tak boleh kita nak tanggung hak sahih. Sebab tu hak sahihnya hak Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu satu cara yang saya bawa tu, saya bawa mari. Cara hak kata gapo tanggung tu, hak tu cara jumhur kebanyakan ulama ahli sunnah. Lama daripada ulama ahli sunnah dia tanggung gitu. Tanggung mana? Hak Ibn Abbas pun dia sabit, dia tak nafi kerana Ibn Abbas seorang pada sahabat Rasulullah yang dia sahabat Rasulullah yang Rasulullah doa untuk Allah bagi ilmu kepada dia. Bimbanglah begitu. Sebab tu bila kata Ibn Abbas kata kita terima, tapi ambil hak dia kata tu ra'ahu bifuadihi, itu kita ambil boleh pakai. Itu di satu segi. Kemudian di dalam tajuk yang lain daripada kata Nabi lihat Allah Subhanahu wa taala, tentang tajuk Isra dan Mi'raj, iaitu hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan beberapa kaum di dalam perjalanan dia itu kebanyakannya yang saya buat perhimpunan dengan orang-orang yang pandai-pandai juga kat sana. Kita mari sudah buat kajian sikit sebanyak pada kuasa, didapati bahawasanya kebanyakannya ada sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata di sana tu banyak 50-50 ke hak maudhu' hak pelsudah. Kebanyakannya ada sabit, seperti hak kata cerita masyita, cerita kata budak boleh cakap, di dalam budak kecil masa tak boleh cakap dia boleh cakap, dan masalah ifrit, masalah Nabi di dalam perjalanannya ada ifrit, ada hantu yang bawa jamak. Kita tengok sekali nampak tu tak sahih lah, tapi ada di sana hadis yang sahih, boleh kita berpegang dengan dia, boleh kita buat jadi cerita dia bagi, walaupun tak sahih di dalam, kalau tak sahih di dalam bab hari halal, tetapi di dalam bab tarikh sebagai nak jadi tarikh boleh kita berpegang dengan dia. Itulah dengan secara kesimpulannya. Kalau ada yang lain-lain lagi yang saya tak silanya, saya harap kepada hadirin hadirat buat cuba tanya tengoklah kat mana akak rasa tak tegas ataupun tak faham ataupun hak saya tak sebut. Untuk yang saya nak sampaikan malam ini saya rasa cukup banyak tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah siapa yang ada soalan untuk bertanya 19 minit. Saya nak tanya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kata orang lain. Ya. Macam seolah-olah bertempat. Arah. Bertempat. Bawa naik menuju satu tempat. Kalau dalam perjalanan mesti menuju satu tempat. Ya. Jadi cuba jelaskan. Ya. Masalah ni biar mantap keimanan kami. Ya. Masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj menuju kepada langit itu, adakah dia bukan menuju kepada tempat? Ya. Tak ada Nabi, tak ada seorang daripada ulama, tak ada daripada seorang yang bijak pandai pun Nabi bahawasanya Nabi menuju kepada, bukan menuju kepada tempat, dan menuju kepada tempat kerana Nabi sampai kepada tempat yang tertentu.
sampai kepada Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Terus satu surah dalam Al-Quran menuju kepada satu tempat yang tertentu, sampai kepada tempat yang tertentu. Daripada di tempat yang tertentu tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala suruh sembahyang. Sebagaimana daripada tempat yang tertentu itu Nabi terima perintah suruh puasa. Nabi terima perintah suruh puasa, Nabi duduk kat mana? Duduk di tempat yang tertentu, duduk di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nabi Musa terima kitab Taurat, jumpa bercakap dengan Allah. Nabi Musa duduk di tempat yang tertentu, duduk di Bukit Tur Sina. Bukan kata Nabi Musa tak ada tempat masa dia bercakap dengan Allah. Nabi kita tak ada tempat masa dia bercakap dengan Allah. Ada tempat bagi Nabi, cuma Nabi duduk kat situ. Nabi Musa duduk Bukit Tur Sina, Nabi kita duduk kat Madinah. Nabi kita duduk di Sidratul Muntaha. Di situ tempat yang Nabi kita tuju. Bermula daripada Mekah tuju kepada Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis tuju kepada langit yang tujuh, tuju kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada syurga. Dia tak ada pelawai ke apa. Hak di nabinya, Nabi lihat Allah kan di Sidratul Muntaha. Situ ada jadi tajuknya. Bukan kata Nabi duduk Sidratul Muntaha tu bukan Nabi duduk di tempat. Tak, memang duduk di tempat. Tapi Nabi lihat ke tak? Di situ hak masalah. Duk khilaf ulama. Walau bagaimanapun khilaf, kesimpulannya orang hak menyabit pun, iaitu dia menyabit Nabi lihat dengan mata hati, tak ada lihat dengan mata kepala. Orang hak Nabi sama lah. Siti Aisyah, Mujahid, dan ada lagi daripada orang-orang salaf yang dia menafikan lihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Siti Aisyah saja. Imam orang belakang Imam Ghazali, dia hukum begitu. Wallahu a'lam. Hak tu hak Nabi kata Allah duk tunggu kat satu tempat, itu bukan. Tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Quran yang menunjuk bahawasanya Nabi sampai kepada tempat Allah Subhanahu wa taala. Malaki hadis yang meriwayat oleh Syarif tadi, hadis Ibnu Abbas hak palsu tu adalah hadis Ibnu Abbas hak palsu. Allah duduk di satu tempat, maka Nabi kita Jibril bawa Nabi sampai kepada tempat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak palsu, hak syadzah adalah waktunya. Wallahu a'lam. Ya. Yang nampaknya kita kepada Allah masa kita semayang. Ya. Kalau kita tak nampak, kita bayangkan Allah nampak. Ya. Adakah seperti itu yang Ustaz masa Rasulullah bertemu dengan seolah-olah begitu. Itu sifat Rasulullah. Bila kita orang yang paling rendah nisbah dengan Rasulullah, nisbah dengan orang anbiya ni peringkat tinggi dengan Allah. Orang-orang yang rendah, wali-waliullah ni dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan Allah lihat dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita lebih jauh daripada tu lagi, dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah kata, Rasulullah kata, bila kamu semaya, mukena semaya seolah Allah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kata seolah Allah. Sebab nak lihat Allah bukan nak lihat tak boleh. Ataupun kalau kita tak lihat dia, kita ingat kata dia lihat kita. Mana ada zauq perasaan. Semacam kita duduk sorang gini kan. Kita duduk sorang, tak ada orang yang lain, kita nak buat perkara-perkara yang tak baik, kita takut ada terlihat, ada dilihat. Ada yang panggil tu, orang panggil zauq, ada perasaan. Supaya kita duk cakap telefon, bila ada Rusia sikit,
takut dia usaha hak sulit tu dengar. Masuk dalam bilik pun cakap pun kerana mari sebelah belakang kau terpeliling ke apa? Ada. Orang panggil kita ada rasa, dia duk nampak kita, duk perhati kita. Ada rasa. Tak tahu dia duk kat mana tapi duk rasa bimbang. Dubik sedar lagi. Kenapa kan ni? Dia bimbang dah benar-benar dia panggil. Ada dia panggil ada zauq macam tu ka'anna tatarahu. Begitulah. Sifat Rasulullah begitu yang dianya tak jauh lah. Apa sifat dia sepanjang masa 24 jam begitu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tak sampai. Orang sampai dia kenal Allah, nama orang arif billah. Kita ni cakap mulut aja. Saya bercakap mulut aja, tak ada rasa tu. Tak ada rasa. Bila ada rasa ni lah, dia tengok pokok dia nampak Allah. Tengok binatang dia nampak Allah. Bukan Allah duduk dalam binatang, dia rasa dia. Binatang nak mari kat mana, dia nampak. So Allah orang takut ke hantu. Waktu malam ni orang takut ke hantu, dia nampak kereta pun dia kata hantu. Dia nampak pokok kayu dia kata hantu. Dia takut ke hantu. Hantu. Sebab tu bila pokok kayu pupuk dia angin, dia kata hantu saya, hantu dah. Dia lagi. Begitulah. Dia ada perasaan dia begitu. Nak banding gitu-gitu. Orang yang rasa sampai semua baru dia boleh rasa. Boleh cakap begitu saja. Macam kita orang belajar boleh dah. Ni kita kata kat masjid ni, kita kata adalah orang ada buat tazkirah. Dalam ramai-ramai kita ada yang boleh buat tazkirah. Bukan pandai, bukan tak pandai rasa ni. Tapi bila mari tokoh-tokoh guru suruh dia bagi tazkirah, aku tak saya. Apa? Aku tak ada ilmu. Dia rasa tak ada, kosong dia. Zero dia. Perasaan dia. Apa berasa tak ada, sungguh tak? Sungguh. Cuba suruh Haji Zul nak ceramah malam ni. Wah, dia tak boleh. Aku rasa kosong. Tak tahu. Bismillah tu pun dah gelap dah. Dunia ni tak ada pelita dah. Gelap. Berasa sungguh bukan buat tu. Tapi bila kita tak sampai, buat je lah. Tu Allah. Buat kata Allah. Bila hak buat tu lah, hak tu dia nak jadi sesat. Orang tak belajar ilmu usuluddin, dia pergi belajar ilmu tasawuf, dia nak sampai cepat, itu dia jadi sesatnya. Hak tu dicap sesat ilmu tasawuf. Kerana orang mengajar pun tak pandai, orang belajar pun tak pandai. Sama tak faham, orang mengajar dia tak faham ilmu tasawuf. Kerana dia nak cepat sampai. Apabila sampai, dia kata, bila kita sudah sampai, kita tak payah sembahyang, puasa, tak payah. Dia cepat dia sampai. Sebab apa? Bila dia sampai, ini siapa? Ini Allah. Saya beri air ni kepada Tuan Haji ni. Daripadanya kepadanya. Daripada Allah kepada Allah. Allah beri perkara ni Allah. Allah beri Allah kepada Allah. Ini pun Allah, ni pun Allah, tu pun Allah. Allah beri Allah kepada Allah. Ini pun Allah dia. Bila kita jadi Allah, kena semaya lagi. Kena semaya lagi kita. Kita Allah, semaya apa lagi? Kita sendiri dah Allah. Tidak ada dalam baju aku malaikat Allah. Baju ni pun Allah. Tak nak semaya apa lagi? Allah dah, tu dia siapa? Tak kena semaya. Tu dia panggil orang arif Allah tu, dia kenal dengan kau, bukan kenal Tuhan. Terus dengan kau, hukum dia kafir. Naknya perasaan. Tak boleh kata kita Allah, tak boleh kata pokok tu Allah, tak boleh. Itu zauq orang yang sampai sungguh, dia panggil. Wallahu a'lam. Bukan Imam Malik, Imam Ahmad yang mimpi jumpa Allah 100 kali. Kali yang ke-100, Imam Ahmad tanyanya apa ibadat yang paling lebih untuk nak berdamping diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah jawab pada dia, bi kalami, dengan kalam aku, dengan Al-Quran aku. Itu riwayat kata Imam Ahmad mimpi jumpa Allah 100 kali. Tajuk masalah nampak Allah di dalam mimpi. Saya nak buat alim dulu. Kalau nak alim dulu, buat alim dulu. Tidak ada di sana yang boleh kita nak berpegang dengan dia. Tak boleh berpegang. Sebab apa? Yang koda yang saya baca hak ulama kita buat kajiannya, dia bila mimpi jumpa dengan Allah, kebanyakannya dia nampak betul rupa orang jangak, orang muda jangak. Seperti juga hak kata Nabi kita mimpi, Nabi mimpi jumpa dengan Allah, seorang muda yang jangak, yang cantik, seorang muda. Boleh pergi tak? Tak boleh. Tuhan kata seorang muda, bila dia tengok dia tak sengkar, sebab kita tak dia nak jumpa anak bidadari. Mana ni tidur mimpi jumpa anak bidadari. Anak bidadari tak pun tak tahu kita. Dia panggil, bukan dia nampak Tuhan, dia orang ni seperti puak-puak kita ramai-ramai ni. Orang hak mimpi tu, dia bukan cek tajuk sau. Ni Tuhan. Ada. Ini Tuhan. Orang tahu. Orang hak tak pandai ni royak kat orang kata, apa ni kata ai Tuhan. Dia mimpi nampak hujah-hujah keterangan, dia nampak kata dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa dengan lembu pun dia jumpa dengan Tuhan orang ni. Dia jumpa dengan pokok kayu, dia jumpa dengan Tuhan. Bila dia mimpi pun dia mimpi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang luar biasa dia jumpa dengan Allah lah. Jumpa dengan orang muda yang cakap, yang boleh meyakini dia kepada Allah. Orang yang royak ni dia kata jumpa dengan Tuhan. Kita orang awam jumpa dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi, hak tak masuk ke Tok Guru tu pula, Tok Guru kita keramat, mimpi jumpa dengan Tuhan, Tok Guru kita. Gitu pula. Tapi kesemua dia duk tengok tu, kata dia nampak makhluk semua, nampak rupa orang, bentuk orang belakang. Maka tak betul. Serta pula kita kena tengok pula sanad dia. Sanad yang meriwayat Imam Ahmad jumpa dengan Allah, mimpi jumpa dengan Allah, ada seorang daripadanya nama apa, Ahmad bin Miksan, seorang daripada pereka hadis, wada' si pembohong. Ini ilmu ni susahnya mana? Orang yang tak tilik pada sanad dia masukkan dalam buku dia. Masuk dalam buku dia, kita baca, kita tak tahu dah. Kita tak tahu, kita ceritalah muka perkara dia. Jumpa dengan Allah, jumpa dengan Rasulullah ni hak paling tinggi sekali. Mudah-mudahan kita berdoa nak jumpa dengan Rasulullah. Dengan Allah tu tak sah berdoa lah. Nabi kata innakum lan tarau rabbakum. Kamu tak boleh tengok Tuhan kamu hatta tamutu, sehingga mati. Tak boleh tengok. Kalau nak boleh tengok mati dulu, tak mati tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mengaku lihat Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di dalam jaga orang itu zalim mudillun, setengah ulama kafir. Siapa dakwa jumpa dengan Allah di atas dunia ni kafir. Tak ada. Kalau kita mimpi satu daripada jumpa atas dunia, dia mimpi dalam dunia juga, dia tak ada mimpi orang duduk di akhirat. Oleh itu tak ada sabit di dalam dengan sanad yang sahih orang jumpa mimpi nampak Allah betul-betul. Kalau yang mimpi nampak Allah sungguh, tak ada berkaifiat, tak boleh royak. Itu boleh jadi ihtimal, sebab mimpi itu perkara yang luar dia panggil. Di masa yang bukan kata tengok dengan mata kepala ni, dia tengok dalam mimpi. Tengok putus tekak pun dia boleh lagi hidup dalam mimpi. Tak apa. Orang tak pakai bohong. Tapi kalau dia kata dia lihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi rupa serupa dengan orang, itu bohong, tak betul. Orang orang mimpi bohong, orang royak tu bohong. Orang hak mimpi dak kali. Begitu. Seperti Imam Ahmad tak ada dengan sanad yang sahih. Ada di dalam sanad dia ada si wada', si pereka hadis.
Wallahu a'lam. Soalan satu Ustaz. Ya. Maaf banyak sikit. Yang malaikat menjaga setiap penjuru arah, dan arah itu diikut oleh 8 malaikat. Cuba Ustaz terang kepada saya itu. Dapat gambar Ustaz. Itu setengah daripada wajib kita i'tiqad, wajib kita percaya bahwasanya aras ini ada malaikat yang menanggungnya. Mesti itu sorah di dalam Al-Quran. Quran sebut di hari kiamat akan tanggung arah 8 malaikat. Tambah di hari ini 4 malaikat, di hari kiamat tambah lagi 4. Ada malaikat yang Allah menjadikan dia kerja dianya, tanggungjawab dianya tanggung akan arash. Ada setengah malaikat tu Allah menjadikan dia untuk kerja yang tertentu, untuk tulis amalan. Setengah malaikat kerja dia satu aja. Allah buat dia untuk siup sangkala, untuk kemah dia. Kerja dia tu. Bila dia siup trompet dia, kemah. Lepas tu kali yang kedua, tiup kali yang kedua, bakit kelip. Sudah kerja dia habis. Habis kerja dia. Buat kerja, ada setengah kerja berat, kerja tanggung arash. Kerja tanggung arah. Kemudian lagu mana malaikat hak tanggung arash ni? Rupa dia lagu mana, bentuk dia lagu mana, hak tu tidak ada cerita. Di dalam hadis tak ada cerita dalam Quran. Kita nak buat rupa tak boleh. Kalau dinosaur tu kita boleh susun tulai dia. Bagi nak susun tulai pun tak boleh. Dia kena Allah raya, kena Nabi raya. Maka Allah raya di dalam Quran kata wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Akan tanggung arah Tuhan engkau di atas mereka itu pada hari kiamat 8 orang. 8 malaikat. Nak kata 8 orang pun tak boleh lagi malaikat ni, cuma bahasa kita tak ada nak panggil 8 orang. Malaikat tak ada panggil orang ni kerana dia bukan orang. Tengah hantu kita panggil 8 hantu dah. 8 orang ada panggil 8 hantu kerana dia hantu, tak boleh panggil 8 orang. Malaikat ni 8 malaikat. Kalau orang ni kita lembu, tak panggil 8 lembu, dia panggil 8 ekor. Kerana dia ada ekor. Malaikat ni kita panggil 8 malaikat. Tak boleh tahu hakikat dia lagu mana. Ada di dalam hadis yang sahih, tak siapa tanggung mutawatir. Yang menanggung arah tu malaikat yang besar, yang kaki dia duduk di bumi yang 7. Tu ada cerita lagu tu. Mana betul-betul nampak nak serupa dengan orang ada kaki. Nampaknya sebab dia kata ada kaki, tapi itu hadis yang tak boleh jadi akidah. Kerana hadis mata sahih tak siapa masyhur, tak siapa mutawatir dia panggil. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita rasanya cukup lah dan tak makan kita. Kita solat jemaah, kita solat sunat, lepas tu kita akan makan. Lelaki di atas, wanita nanti di penuh kalau kita dekat belakang